Baik, kemangkatan Ratu Elizabeth II merupakan satu kehilangan bukan sahaja kepada Britain tetapi kepada seluruh dunia. Jadi bagi mengulas lanjut mengenai perkara ini adalah Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM, Profesor Dr. Sufian Jussoh. Baik, selamat pagi Doktor. Pertama sekali, pandangan Prof melihat kepada signifikan Ratu Elizabeth kepada politik dunia. Sebagai pemerintah Britain yang paling lama, khususnya individu yang memodernkan Britain dan Commonwealth. Jadi bagaimana baginda mencorak pembangunan terutama negara Commonwealth? Okey, terima kasih. Saya pertama kali ingin mengucapkan takziah kepada rakyat United Kingdom dan juga Commonwealth yang di atas kemangkatan Ratu Elizabeth II. Dan saya ingat saya dan isteri pernah dijemput menemui beliau di Buckingham Palace pada tahun 2004. Ratu Elizabeth II naik tahta selepas Perang Dunia Kedua dan selama 70 tahun sebagai raja yang paling lama memerintah di United Kingdom, telah pun melalui beberapa era, iaitu era digital age, dunia digital yang baru ini. Sebelum itu era perindustrian dan juga pembangunan semula ekonomi dunia selepas Perang Dunia Kedua. Dan kemudiannya ada beberapa era lain, iaitu Perang Dingin dan juga beberapa negara Commonwealth yang keluar daripada menjadi di bawah tahta beliau dan menjadi republik, contohnya Fiji dan beberapa negara lain. Baru-baru ini juga kita lihat ada beberapa negara di Caribbean yang menyatakan keinginan untuk menjadi republik dan tidak lagi duduk di bawah tahta Ratu Elizabeth II. Jadi dan beliau juga telah melihat sepanjang hidupnya 15 Perdana Menteri, termasuk hari Selasa baru ini pelantikan Perdana Menteri bahawa sepanjang 70 tahun beliau memerintah, beliau telah pun melalui jangka masa yang panjang dan pembangunan bukan sahaja di United Kingdom tetapi juga di seluruh Commonwealth. Profesor? Ya, saya. Okey. Baik, sudah tentu kini cabaran besar yang menanti kepada Raja Charles III. Apa pendapat Profesor, apa yang harus menjadi fokus kepada Raja Charles sekarang? Okey, Raja Charles III menghadapi masa yang amat getir kerana sekarang ini kita United Kingdom menghadapi inflasi yang tinggi, kos tenaga yang amat tinggi yang meningkat lebih daripada 20%. Yang mungkin akan membawa kepada tekanan semasa musim sejuk akan datang. Kos kehidupan yang bukan sahaja di United Kingdom tetapi juga di beberapa negara lain di seluruh dunia. Dan akhirnya keadaan yang meruncing di konflik di Ukraine dan Rusia. Jadi dan kita tahu bahawa Raja Charles III adalah seorang yang gemar mengambil isu berkaitan dengan environment. Jadi kemungkinan besar beliau akan membawa agenda sustainable development dan juga agenda pembangunan berkaitan dengan perubahan iklim dalam pemerintahan beliau akan datang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM, Profesor Dr. Sufian Jussoh atas ulasan tadi.